Sepagi di Madinah. Alkisahnya, satu pagi di Madinah, waktu tunggu isteri keluar dari taman syurga Raudah, saya lepak tepi Masjid Nabawi dan terlihat beratus-ratus jemaah haji wanita dari pelbagai negara sedang beratur nak masuk taman Raudah. Masa tu geng Malaysia dah masuk. Geng wanita beratur ni mungkin Indonesia atau Vietnam atau Kemboja atau Thailand. Saya tak pasti sebab wajah iras orang Melayu. Sementara tunggu giliran masuk, mereka semua menyanyi lagu nasyid orang Ansar yang sangat gembira sambut Nabi di sempadan Madinah. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahi da'. Lagu tu. Lantas saya yang sedang baring atas karpet terbayang suasana zaman awal Madinah dulu, yakni wanita beratur tunggu Nabi datang dan menyanyi. Kemudian bila saya hayati makna lagu ini, rasa sebab mereka jumpa Nabi waktu hidup. Beruntunglah penduduk awal Madinah. Sedangkan kita nak ziarah Nabi yang dah wafat, kena bersesak bagai dan dapat lintas tengok kubur kejap je sebab kena halau dengan askar Arab. Saya pejam mata hayati makna lagu nasyid sebab jemaah yang beratur tu makin kuat bernasyid. Bagi yang tak tahu, Alkisahnya 5 tahun lepas Nabi berdakwah di Mekah, 5 tahun selepas Nabi berdakwah di Mekah, sikit demi sedikit ada hamba abdi yang masuk Islam. Tapi tiada yang berani ibadat secara terang-terangan. Jika tertangkap, pasti ada yang diseksa atau dibunuh. Tiba-tiba orang kafir mendengar ura-ura Nabi nak hijrah ke tempat lain. Maka muncul ancaman bunuh jika Nabi keluar Mekah. Lalu dihalang oleh keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Abu Lahab, ketua orang kafir, telah buat SOP yang mana baikot semua keluarga Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Lepas ni tidak boleh kahwin dengan Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tak boleh beli barang mereka dan tak boleh jual barang mereka. Tak boleh ziarah, tak boleh buat hubungan sosial. Sekat semua rezeki mereka dan orang Islam tak dibenarkan rentas daerah. Alangkah zalimnya SOP ini, padahal Nabi pun saudara mara Abu Lahab juga. PKP pun bermula. Nabi dan penyokongnya di pulau dan dikepung di lembah Abu Muttalib selama 3 tahun. 3 tahun yang penuh seksa. SOP perjanjian baikot ini digantung di Kaabah dan semua orang wajib taat. Siapa langgar SOP seperti pergi hantar makanan atau pergi jual barang akan dipukul dan diseksa. PKP zaman kita, makanan masih ada atas meja. InsyaAllah ada bantuan dari jiran. Tapi PKP Nabi diceritakan terpaksa memakan daun-daun dan pucuk kayu serta rumput kering. Ada anak sahabat yang mati atas ribaan kerana ibunya tiada susu. Al-Suhaili menceritakan jika terdapat unta-unta perniagaan tiba di Mekah, orang kafir sanggup beli dengan harga 2 kali ganda, membuatkan tiada peniaga yang mahu curi masuk jual makanan. Sedangkan di rumah kami, dari jauh mereka mampu mendengar tangisan anak menjerit kelaparan setiap hari. Tekanan kelaparan sangat dahsyat sehingga Sa'ad bin Waqqas cerita beliau makan kulit unta yang dijumpai di tengah jalan dan makan sikit-sikit untuk bertahan hidup. Maka banyaklah kisah sedih orang Islam yang tak boleh ke mana-mana, tak boleh kerja, tak boleh ke ladang, ada duit tapi tak boleh beli makanan, ada jodoh tapi tak boleh kahwin, dan masalah utama adalah kebuluran. Maka kita waktu diuji sikit lapar sebab order lambat sampai, ingatlah kisah Nabi dan sahabat diuji dengan tiada apa-apa langsung boleh dimakan. 3 tahun kemudian Nabi bagi tahu pada Abu Talib yang SOP tergantung dekat Kaabah tu dah musnah dimakan anak-anak kecuali nama Allah. Dan orang yang tulis SOP itu telah lumpuh kedua tangannya. Abu Talib pun bawa berita ini dan bila orang kafir periksa memang betul SOP dah musnah dimakan anak-anak kecuali nama Allah dan penulis SOP sudah lumpuh tangannya. Maka timbul kegerunan dengan sihir Nabi Muhammad kononnya. Padahal itu semua adalah mukjizat. Lalu mereka membatalkan PKP. Maka bolehlah Nabi dan sahabat kembali bekerja, beli makanan, kahwin, ziarah rentas daerah dan berdakwah. Namun ujian datang lagi. Sebelum Nabi nak hijrah, tahun itu Abu Talib yang selalu menjaga keselamatan Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Lebih sedih, Abu Talib mati tanpa Islam.
Bercucuranlah air mata Nabi sedih tengok jenazah Abi Talib yang susah payah kena PKP bersamanya namun mati dalam keadaan bukan Islam. Nabi sedih kerana sedar tanpa iman bapa saudaranya akan kekal selamanya dalam neraka. Bertambah sedih tahun itu juga sebulan selepas kematian Abu Talib, Khadijah isteri tersayang meninggal di ribaan Rasulullah SAW. Dan dikatakan punca kematian adalah akibat kekurangan makanan waktu PKP. Bercucuranlah akan air mata Rasulullah SAW. Sedih sungguh, 2 orang tersayang meninggal dunia berturut-turut dan tak ada mana-mana tempat sanggup terima Islam. Tapi Nabi tak putus asa. Sempena dah boleh rentas daerah, Nabi cuba berhijrah ke Taif sebab dah tiada orang nak lindungi dia di Mekah. Sampai di Taif, kisah sedih berulang lagi. Nabi kena pukul, Nabi kena baling batu hingga berdarah-darah. Sepanjang jalan, orang tua, orang muda dan kanak-kanak baling batu pada Nabi yang umurnya 50 tahun. Bayangkan jika ayah kita umur 50 tahun kena baling sebiji batu. Tapi Nabi Muhammad SAW umur lebih kurang 50 tahun kena baling beratus-ratus biji batu sampai orang baling pun penat. Nabi kemudian pulang terhencuk-hencuk dari Taif dengan bercucuran air mata dan bercucuran darah di pakaiannya hingga mengalir ke kaki. Ada riwayat kata capal Nabi dibasahi darah hari itu. Nabi akhirnya duduk rehat bawah pokok menangis pada Allah. Ujian apa pun saya sanggup hadap ya Allah asal Engkau redha. Ujian apa pun saya sanggup hadapi ya Allah asal Engkau redha. Begitulah doa Nabi. Malaikat pun datang nak buat serangan pada penduduk Taif. Tapi Nabi tak benarkan. Nabi bagi tahu jika mereka tak nak beriman, aku doakan anak cucu mereka yang beriman. Biar habis lencun baju Nabi dengan darah, pemaaf tetap sifat Nabi. Maka tahun habis PKP itulah merupakan tahun kesedihan dalam kalender Islam. Kesedihan Nabi tidak lama. Berlaku peristiwa Isra' dan Mi'raj. Nabi naik ke langit bertemu Allah dan dapat perintah solat 5 waktu. Habis Isra' Mi'raj, sangka orang kafir, orang Islam akan lari sebab terdengar macam mengarut. Naik ke langit satu malam. Tapi sahabat makin bertambah iman dan makin ramai yang peluk Islam. Lepas tu orang kafir mesyuarat nak bunuh Nabi. Namun Nabi dengan semangat baru secara senyap-senyap dapat wahyu untuk rentas daerah hijrah ke Madinah. Sebab Nabi dah buat perjanjian dengan penduduk Madinah di Mina. Dan penduduk Madinah sangat gembira terima kedatangan Nabi. Maka nasyid selamat datang telah disusun. Tola'al badru alaina min thaniyatil wada wajib syukru alaina mada'a lillahi da'an. Yang mana kalau dalam bahasa Melayu maksud lagu ni yang penduduk Madinah telah karang untuk sambut Nabi, hadirmu bagai purnama muncul di lembah Wada, wajiblah kami gembira, kekasih Allah dah tiba. Wahai Rasul yang dikasihi, engkau akan kami taati. Engkaulah pembimbing kami, akhlakmu yang terpuji. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirmu bagai purnama, hilanglah segala gelita. Engkaulah paling mulia, wajahmu bercahaya. Bergabung semua purnama, kau lebih berkejora. Tiada dapat persona, cahaya atas cahaya. Entah macam mana dalam rinduan berirama pada Rasulullah muncul askar Arab. Haji, 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 haji. Rupanya memang betul askar Arab sedang marah pada geng wanita yang beratur nak masuk Raudhah tapi bernasyid kuat-kuat tadi. Jadi sekianlah datang hari Sabtu. Kisah sepagi di Madinah Al-Munawwarah tentang betapa beruntungnya sahabat-sahabat Madinah kerana mereka telah dihadiahkan dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Dan kita hari ini alhamdulillah berkat pengorbanan Nabi dan sahabat, akhirnya Islam telah sampai ke tanah air kita. Dan dengan keamanan, keizinan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akhirnya dapat pergi ke Madinah ziarah Rasulullah SAW. Dapat solat dekat dengan Masjid Nabawi, tempat tumpahnya air mata dan darah pengorbanan Nabi dan sahabat. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh.